Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahmati Allah, sambungan kitab Fiqhul Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, kita sampai ke bab yang membicarakan berkenaan dengan kesan maksiat kepada hati. Kita telah sebutkan beberapa perkara dalam bab ini. Di antaranya, kesan maksiat terhadap hati adalah menimbulkan rasa liar di dalam hati, iaitu hati tersebut tidak lagi dapat dikawal. Kemudian merasa gelap hati, seterusnya melemahkan hati. Juga di antara kesan maksiat yang dinyatakan pada buku ini, maksiat dapat menutup mata hati. Dan perkara yang terakhir kita bincangkan berkenaan dengan kesan maksiat kepada hati adalah maksiat itu mampu untuk memadamkan api gairah. Dari sudut apabila seorang melakukan maksiat, sudah tidak ada apa-apa lagi dalam jiwa orang yang melakukan maksiat tersebut. InsyaAllah pada malam ini kita akan mula dengan kesan melemahkan pengagungan terhadap Allah. Dalam buku lama pada muka surat 92. Baik, melemahkan pengagungan terhadap Allah. Muslimin muslimat nanti Allah sekalian, seorang muslim ataupun seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam jantung hatinya perlu ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah dia itu kena ada suatu perasaan takut akan azab siksa Allah taala. Dan yang kedua adalah perasaan pengharapan terhadap rahmat dan juga kasih sayang Allah taala. Kurang salah satu daripada dua perkara ini akan menyebabkan manusia itu binasa. Orang yang terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala azabnya sehingga mengabaikan rahmat yang Allah taala ada pada dirinya akan menyebabkan manusia itu sangat takut dan mengabaikan, terlalu mengharapkan rahmat Allah semata-mata dengan meninggalkan perasaan ketakutan terhadap azab Allah Ta'ala akan menyebabkan manusia itu dalam bahasa mudahnya syok sendiri. Jadi maksiat akan menyebabkan seorang itu perasaan takut dia kepada Allah Ta'ala itu makin lama makin berkurang. Inilah yang dimaksudkan dalam bab ini, maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, pada muka surat 92 dinyatakan maksiat menyebabkan hati menjadi lemah dalam mengagungkan Allah Azza wa Jal. Malah turut melemahkan rasa penghormatan terhadap Allah. Hal ini kerana jika rasa pengagungan dan penghormatan bertapak kukuh dan kuat dalam hati seseorang yang beriman, sudah tentu dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Hijr, firman Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku ini anal ghafurur rahim, aku ini Al-Ghafur, pengampun, Ar-Rahim, lahi maha mengasihani. Dan pada penghujung ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengimbangkan seperti mana yang kita nyatakan tadi,
mengharapkan rahmat Allah semata-mata akan menyebabkan manusia itu syok sendiri beribadah, seolah-olah dia terlupa akan kebolehan dia itu akan masuk ke dalam neraka. Dan di penghujung ayat tersebut Allah Ta'ala sebut wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku ini jika sekiranya kamu melakukan maksiat merupakan azab yang sangat pedih. Oleh yang demikian, al-khauf, perasaan takut itu merupakan suatu kedudukan yang sangat agung yang menyebabkan manusia itu menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam bab ini, manusia itu selagi mana dia tidak meninggalkan maksiat yang dia buat, seringkali buat seperti mana yang kita sebutkan dahulu. Pertama kali buat maksiat, perasaan bersalah itu menggunung. Buat kali kedua, ada juga perasaan bersalah, tetapi tidak setebal perasaan bersalah itu seperti mana kali pertama dia melakukan maksiat. Sehingga kan bila maksiat tersebut berlanjutan, berpanjangan, akan menyebabkan perasaan takut, pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu hilang. Jadi inilah kesan maksiat kepada jiwa manusia. Baik, perkara yang seterusnya pada muka surat 93. Maksiat akan menyebabkan manusia itu lemah perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Antara kesan maksiat adalah melemahkan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan negara akhirat. Malah bukan sahaja mengganggu, bahkan turut menghentikannya. Seperti mana yang kita selalu sebutkan, manusia ini boleh kehilangan taufik dan juga hidayah. Ada yang dahulunya qiyamul lail, seperti mana yang Nabi sebut, katanya, wahai fulan, janganlah kamu menjadi seperti mana si fulan, kerana dia dahulu qiyamul lail, sekarang dia tidak lagi qiyamul lail. Nak bagi tahu bahawa hidayah dan juga taufik itu boleh hilang. Jadi orang melakukan maksiat, taufiknya itu boleh hilang. Walaupun dia tahu perkara tersebut merupakan satu benda yang salah, tetapi disebabkan kelemahan iman menyebabkan dia tidak meninggalkan perkara tersebut. Ini membuatkan hati tidak mampu untuk melangkah menuju kepada Allah meskipun satu langkah. Kalaupun maksiat dan dosa yang dilakukan tidak menolak orang yang terlibat ke belakang, namun ia tetap menghijab seseorang daripada sampai ke destinasi yang ditujuinya. Hati sebenarnya bergerak laju menuju kepada Allah dengan kekuatan hati. Apabila hati sakit kerana dosa yang dilakukan, ia turut melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh hati itu. Apa yang penulis cuba sampaikan adalah hati yang tertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya lah fizikalnya itu akan buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, dan dalam masa yang sama tidak melaksanakan ataupun tidak melakukan apa sahaja perkara yang Allah, apa sahaja perkara ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala murkai. Dosa berfungsi mematikan hati atau menyebabkan ia sakit, dengan sakit yang membimbangkan atau melemahkan kekuatannya, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Kadang-kadang berakhir dengan 8 perkara yang Nabi SAW selalu berlindung diri daripadanya. Apa yang penulis cuba sampaikan adalah orang yang kehilangan tujuan ataupun destinasinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapati perkara yang Nabi SAW selalu minta lindung kepada Allah daripada terjebak akan perkara tersebut. Yang pertama, gelisah. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, malas. Yang keenam, penakut. Yang ketujuh, bakhil, dan juga kekangan hutang serta dikuasai oleh orang lain. Yang kita selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajizi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijal. Jadi orang yang melakukan maksiat akan terjebak akan perkara yang Nabi SAW selalu minta lindung. Itu hadis Umamah Al-Bahili. Suatu hari Nabi SAW jumpa Abu Umamah Al-Bahili dekat masjid.
Nabi bertanya kepada Abu Umamah, dia kata, wahai Abu Umamah, apa yang menyebabkan engkau duduk di masjid bukan pada waktunya? Bukan pada waktunya, maksudnya bukan kelaziman orang duduk masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW jumpa Abu Umamah, dia kata, kenapa wahai Abu Umamah? Lalu Abu Umamah kata, aku sedih disebabkan hutang. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa ini. Orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala pasti akan terjebak, akan gelisah, sedih, lemah, malas. Kita nampak dia macam gembira. Kita nampak dia mempamerkan kegembiraan, padahal dalam hatinya sebenarnya jauh daripada kegembiraan yang sebenar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua daripada 8 perkara ini. Sebab 8 perkara ini akan menyebabkan manusia itu binasa. Tak boleh bergerak ke mana. Apa sahaja yang dia dapat berupa dunia tidak akan menyebabkan dia itu berasa gembira. Baik, berikutnya melahirkan rasa takut kepada hati. Ini bukan seperti mana yang kita sebutkan tadi, melemahkan pegangan terhadap Allah. Takut kat sini maksudnya adalah dia takut akan semua perkara. Kalau melemahkan pengagungan terhadap Allah, dia mengikis sedikit demi sedikit akan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang tidak takut akan neraka, tidak yakin bahawa benar-benar dia itu akan diazab sekiranya dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan buat perkara maksiat. Melahirkan rasa takut kepada hati ini maksudnya adalah dia takut semua perkara. Itu akan mengugat kedudukan dia, ini akan menyebabkan dia rasa tak sedap dalam kehidupan. Inilah yang dimaksudkan melahirkan rasa takut kepada hati. Antara kesan dosa dan maksiat adalah melahirkan rasa takut kepada hati orang yang melakukannya. Rasuah, zina, mencuri. Bukankah semua perkara itu akan menyebabkan dia rasa takut? Takut apa? Takut dihukum dan juga takut manusia kejar kepada dia. Ia dilihat seolah-olah sedang berada dalam ketakutan. Ketaatan kepada Allah merupakan benteng yang paling agung, yang mana sesiapa yang memasukinya dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak melakukan kemaksiatan tidak perlu berasa takut, melainkan takut akan Allah Ta'ala. Orang yang ada kepentingan duniawi dan juga orang yang melakukan kemaksiatan, pastinya orang seperti ini tidak akan mampu untuk berkata dengan perkataan yang benar. Sebab apa? Dia takut kepentingan ataupun kemaksiatan, kemungkaran yang dia buat diketahui orang. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, saya suka hadis ni, bagaimana sebahagian orang bila tahu perkara tersebut salah, tapi dia tidak mampu untuk menyebutkan perkara itu di hadapan orang bahawa salah. Baik, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, la yamna'anna ahadakum makhafatun nas. Janganlah disebabkan kamu takut akan manusia menegah kamu, ayyakul bihaqqin idza ra'ahu. Sekiranya dia nampak satu kebenaran, Nabi SAW kata, janganlah disebabkan dia takut akan kepentingannya ataupun takut akan manusia menyebabkan dia tak menyebutkan perkara yang benar bila dia melihat benda tersebut. Aw sami'ahu, ataupun dia dengar perkara yang salah, pada pengetahuannya benda tersebut salah, dia takut untuk menyebabkan bahawa benda tersebut salah. Nabi SAW sebut, fa innahu la yaqrabu min ajalin wa la yamna'u min rizqin. Kerana benda tersebut kalau dia buat sekalipun, kata, wahai fulan, benda tersebut salah, wahai fulan, benda tersebut tak betul kau lakukan, Nabi kata apa? Itu tidak akan menyebabkan dia itu kehilangan ajal. Dan juga itu tidak menyebabkan dia kehilangan rezeki. Bahkan orang yang lalang itu kan, lalang ke situ pun dia buat, bila bersama dengan orang lain pun dia buat benda yang sama, itu adalah orang yang tidak ada pendirian dan tidak ada, kita sebutkan, tidak ada keuntungan pada orang seperti itu. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad ini, Nabi SAW berpesan kepada kita, janganlah kita ini takut akan manusia disebabkan kepentingan yang mungkin kita ada pada dia untuk berkata dengan perkataan yang benar. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, yang berikutnya pada muka surat 94.
menghilangkan istiqamah hati. Menghilangkan istiqamah hati. Hadis yang selalu kita dengar barangkali. Suatu orang datang berjumpa dengan Nabi SAW, katanya apa? Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la yas'alu anhu ahadan siwak ataupun ghairak. Dia kata, wahai Rasul, tolong bagi tahu aku sedikit tips. Yang mana tips ini ataupun perkataan ini aku tak tanya selain daripada engkau. Nabi SAW sebut dua perkara saja. Perkara ini senang untuk disebut, saya pun selalu sebut, muslimin-muslimat pun selalu mendengarnya. Tapi nak buat belum tentu. Nabi SAW kata apa kat dia? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala, hak-hak iman itu dipenuhi, kemudian engkau terus beristiqamah. Nah, istiqamah ini, muslimin muslimat, ada satu perkataan Ibnu Taimiyah. Perkataan ini satu perkataan yang sangat excellent. Disebabkan istiqamah itu merupakan satu perkara yang sangat susah untuk dilakukan. Baca Quran contohnya. Kadang ada hari kita tak baca Quran, ataupun ada hari kita lupa baca Quran disebabkan kesibukan kita. Puasa Isnin Khamis, perkara-perkara sunat. Kalau kita mampu buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hamba tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, katanya, innal karamah, sesungguhnya kemuliaan, luzumul istiqamah, terletak pada melazimi istiqamah. Dia kata kemuliaan satu orang itu adalah pada dia melazimi istiqamah. Bukan pada banyaknya apa yang dia buat, tetapi pada dia itu melazimi istiqamah. Wa inna Allah lam yukrim ibadah bi karamatin a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbu wa yardah. Ibnu Taimiyah melanjutkan, katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sesekali tidak akan memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya lebih besar daripada dia itu dikurniakan muwafaqah. Apa maksud muwafaqah? Muwafaqah adalah melakukan perkara yang benar. Dia tahu bahawa benda tersebut benar dan dia buat perkara yang benar. Macam yang kita tahu, fadilat baca Al-Quran itu begitu besar. Tapi belum tentu kita diberikan taufik untuk baca Quran. Hafal Quran, kita ada banyak masa kan. Boleh scroll sana, scroll telefon, FB dan sebagainya. Kita tahu hafal Quran itu satu benda yang sangat agung, bahkan syafaatnya begitu besar. Tetapi belum tentu kita diberikan muwafaqah untuk melakukan benda tersebut. Muwafaqah satu hal, kita straight forward melakukan benda yang sama setiap hari sampai meninggal dunia. Ibnu Taimiyah kata apa? Itu merupakan kemuliaan yang lebih besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seorang hamba. Melakukan fima yuhibbuhu wa yardah, apa yang Allah Ta'ala suka dan juga Allah Ta'ala redai. Apa dia? Wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih, iaitu taat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta taat akan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, istiqamah itu apa dia? Istiqamah maksudnya adalah al-i'tidal. Salah satu maksud istiqamah adalah al-i'tidal. Apa maksud i'tidal? Muwazanah, seimbang, tidak lebih, tidak berkurang. Salah satu maksud istiqamah. Wat tawassut, berada pada pertengahan. Wassalamatu min ghadabillah, berada pada pertengahan, i'tidal, tawassut, dan selamat akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu maksud istiqamah. Dalam arti kata lain, as-suluk ila siratil mustaqim, iaitu lalu jalan yang lurus. Jadi itu maksud istiqamah. Dan orang yang melakukan kemaksiatan, pastinya lah istiqamah itu akan terputus. Baik. Kesan maksiat dan dosa yang dilakukan boleh merubah kesihatan dan keistiqamahan hati kepada penyakit dan penyelewengan hati tersebut. Ia akan jatuh sakit dan tidak mengambil manfaat daripada ubat-ubatan yang boleh menyebabkannya hidup dan sihat. Kesan dosa kepada hati sama juga dengan kesan penyakit terhadap tubuh badan, seperti mana yang telah kita bahaskan pada sesi-sesi yang lepas. Tidak ada yang dapat
Tidak ada yang dapat hati yang sakit itu selain daripada meninggalkan kesemua dosa dan maksiat yang dilakukan. Itu bukan ulam ulam yang pakar tentang perjalanan menuju kepada, bukan ulam tu, ulama. Sebaik bukan R. Kalau R jadi apa? Ular yang pakar. Ulama itu tinggal A-nya. Ulama yang pakar tentang perjalanan menuju kepada Allah berijma', bersepakat, hati tidak akan dapat mencapai matlamatnya sehingga ia berjaya sampai kepada Tuhannya. Ia tidak mungkin sampai kepada Tuhannya melainkan setelah ia sihat terlebih dahulu. Ia tidak mungkin sihat sehingga penyakit yang melandanya bertukar menjadi penawar yang mengobatinya. Dalam arti kata lain, istiqamah ini akan hilang dengan kemaksiatan. Dan kalau kita nak mula semula istiqamah terhadap benda-benda yang betul, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Berikutnya, maksiat membutakan mata hati. Ini yang terakhir. Maksiat membutakan mata hati. Antara kesan maksiat adalah ia membutakan mata hati, melenyapkan cahayanya, menutup jalan-jalan ilmu dan menghijab bahan-bahan hidayah. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan, ini dua-dua orang alim, dua-dua orang tokoh besar. Pesan Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Katanya apa? Sesungguhnya aku melihat Allah telah mencampakkan cahaya ke dalam hatimu. Jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Setiap kita ini ada potensi untuk berubah jadi baik. Jangan kata saya ni memang dilahirkan seperti ini, memang tak bagus. Tak. Semua manusia ada potensi untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Semua manusia ada potensi untuk terjebak dengan dosa dan juga maksiat. Jadi Imam Malik bagi tahu Imam Syafi'i, kata, aku lihat engkau ini mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan janganlah engkau madam cahaya petunjuk tersebut dengan kegelapan maksiat. Ini pesan kepada Imam Syafi'i oleh Imam Malik, juga pesan kepada diri kita sendiri. Apabila cahaya ini melemah dan akhir sekali menghilang di dalam hati, ketika itu kegelapan maksiat mulai menjadi kuat sehingga akhir sekali hati tersebut menjadi tidak ubah bagaikan malam yang gelap gelita. Baik, cuba kita lihat hadis tersebut. Ini hadis yang masyhur. Kita bacakan untuk mudzakarah, untuk memberikan peringatan kepada diri kita. Ini tentang seorang wanita hitam. Dalam riwayat, sama ada wanita hitam ataupun seorang pemuda. Cuma yang dinukilkan kat sini, imra'atan sauda. Hitam kulitnya, tetapi bersih hatinya. Baik, ini kisah yang masyhur. Di antara pengajaran awal hadis ini adalah, hadis ini dijadikan dalil untuk solat di perkuburan. Katalah seorang itu terlepas solat jenazah dan dia kenal baik orang tersebut, telah pun dikebumikan, dia boleh pergi ke kuburan dan solat jenazah pada kuburan yang orang yang telah meninggal dunia yang dia kenali. Baik. Inna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha aw anhu faqalu mata. Qala afala kuntum adhantumuni. Qala afaka'annahum saghwaru amraha aw amrahu. Faqala dulluni ala qabrih. Fadulluhu fasalla 'alayha. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. Baik, suatu hari imra'atan sauda, wanita hitam, kanat taqumul masjidah. Dia ini takum. Takum ni maksudnya mendirikan masjid. Dari sudut dia selalu membersihkan masjid, dia membersihkan ataupun dia menyapu masjid. Jadi ini satu orang yang makruf. Macam masjid cleaner, kita pergi ke masjid, kita jumpa masjid itu selalu bersihkan. Jadi orang kenal. Au syaban faqadaha, ataupun seorang pemuda faqadaha. Dan Nabi SAW tak nampak dia. Faqadaha, maksudnya kehilangan dia.
Saya kadang-kadang selalu sebut kat student. Saya kata, siapakah orang pertama yang datang ke universiti ni? Siapa yang paling awal masuk universiti ataupun sekolah ke apa ke? Makcik cleaner. Kadang orang tak ada lagi, dia datang awal pagi tu bersihkan masjid, bersihkan sampah sarap dan sebagainya. Baik. Lalu Nabi SAW bila kehilangan orang ni, dia tanya, dia kata, mana orang ni? Tak nampak dah. Lalu sahabat bagi tahu, mata, telah pun meninggal dunia. Okay. Nabi SAW seolah tidak selesa dengan apa yang berlaku. Nabi kata, afala kuntum adzantumuni, kenapa kamu tidak mengkhabarkan kepada aku? Riwayat ini sebut, qala faka'annahum sagharu amraha. Sebab apa Nabi SAW tak selesa dengan benda tersebut? Seolah-olah dia memperkecilkan kematian si fulan. Pun kita kadang tengok siapa meninggal, mana tu makcik cleaner lah, kata bukan orang besar. Pada pandangan kita bukan orang besar, tapi benda tersebut ada nilai di sisi Nabi SAW. Baik, pengajaran awal daripada hadis ini, fadilat orang yang membersihkan masjid. Fadilat orang yang membersihkan masjid. Benda tersebut ada kedudukan di hati Nabi SAW. Satu. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan hadis ini, bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap orang sekeliling dia? Apa dia? Nabi perasan si fulan tak ada, ataupun si fulana tak ada. Jadi bila Nabi SAW perasan benda tu, dia kehilangan si fulan ataupun fulana, dia tanya, mana kawan tu? Ingat tak hadis Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari? Nabi SAW nampak Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah tiba-tiba hilang. Nabi kata, engkau pergi mana? Dia kata, Rasul, aku malu, aku nak pergi mandi apa? Mandi junub. Nak kata Nabi SAW peka. Jadi kita dalam bersahabat ataupun dalam bermasyarakat, begitu jugalah kuduah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita dan sunnahnya. Bila kita tengok kawan tu selalu ada, tiba-tiba tak ada, kita tanyalah, mana dia? Selalu datang ke Baitul Salam, tiba-tiba tak ada lengang ini. Mana si fulan? Mana apa? Dulu siapa? Cikgu. Kadang kita tak tahu pun dah meninggal. Oh, dah meninggal. Oh, bukan cikgu tu lagi. Nanti dia tengok kat sini. Terkejut dia. Cikgu tu lagi, alhamdulillah. Cuma lama tak nampak. Baik, itu pengajaran awal hadis ni. Baik, kemudian Nabi SAW kata, dulluni ala qabrihi. Fadulluhu. Dia kata, mana kuburnya? Tunjukkan aku di mana kuburnya, mana kamu tanam. Dalam riwayat yang lain, bukanlah sahabat ini memperkecilkan urusan wanita ini. Dalam riwayat An-Nasa'i, dia kata, karihna an-nuqidhuka lailan. Sahabat bagi tahu, si fulanah ini meninggal pada waktu malam. Lewat dah tenggelam matahari. Dan kami tak nak mengejutkan kau, ya Rasul. Baik, lalu Nabi SAW pergi kepada kuburannya dan menyolatkan beliau. Qal inna hadhil qubur mamlu'atun zulma. Nabi SAW beritahu keadaan asal perkuburan. Apa keadaannya? Boleh jadi gelap, boleh jadi terang. Dan Nabi kata, kubur ini mamlu'atun zulma, dipenuhi dengan kegelapan, ala ahliha, terhadap orang-orangnya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah azza wa jalla menyinari atau memberikan cahaya lahum, kepada ahli yang berada dalam kubur tersebut, bisolati alaihim, dengan salawatku ke atas mereka. Jadi kita ada ahli keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya. Salah satu yang membantu mereka itu di perkuburan adalah dengan, kalau dia itu merupakan ahli keluarga kita, salah satu cara untuk membantu dia dengan apa? Dengan kita tu jadi orang soleh. Ingat tak? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali
3. Sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa' bihi, sedekah yang dia jariyah, wakaf. Dia pergi tanam pokok, kemudian dia kata siapa saja nak makan buah daripada pokok ni dia boleh makan. Burung makan dia dapat pahala, orang pergi petik dia dapat pahala. Dia wakafkan tanah. Dia kata ini tanah ni saya wakafkan untuk buat sekolah. Selagi mana sekolah tu ada, dia dapat pahala. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, dia mengajarkan. Saya ada seorang kawan, dia rapat dengan saya lah, bukan orang Malaysia. Dia bukan kos agama, tapi usaha dia tu menyebabkan sehingga orang fikir dia itu orang kos agama, student kos agama, pelajar kos agama. Dan bila dia sembang dengan saya, dia kata ada satu perkara yang menyedihkan aku terhadap orang tua aku. Saya tanya kat dia, apa benda yang menyebabkan kau sedih terhadap orang tuamu? Dia kata yang mengajarkan aku Fatihah dengan betul, dia kata bukan orang tua aku. Yang mengajarkan aku Fatihah dengan betul, dia kata bukan kedua orang tua aku. Dia ceritalah kat saya, dia kata dia baca Fatihah tu nak bagi betul makhrajnya 3-4 bulan, dia kata. Dekat UAE tu adalah satu orang share tu, memang terkenal dia punya qiraat dan punya makhraj, dia punya tajwid tu. Dia kata aku dapatkan ijazah Fatihah tu, belajar Fatihah dengan betul tu, dia kata 3-4 bulan. Dia kata itu satu benda yang menyedihkan. Kerana apa? Kerana dia kata kalaulah orang tua aku mengajarkan aku Fatihah, selama mana aku baca Fatihah, pahala itu sampai kat dia. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan untuknya. Termasuk juga sebahagian menyebutkan bahawa apa sahaja yang anak itu buat berupa kebaikan, maka orang tuanya dapat pahala. Disebabkan sepotong hadis Nabi SAW sebutkan al-walad min kasbi abihi, anak merupakan kesan ataupun dapatan orang tuanya. Yang nak dapat anak kena kahwin, nak dapat anak kena buat gitu gini, kemudian kena didik. Jadi apa saja yang anak tu buat dapat dekat orang tuanya. Jadi kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal dunia, kita itu jadi soleh, kemudian kita doakan untuk mereka. Mudah-mudahan itu akan menyebabkan kubur ahli keluarga kita bercahaya. Di samping kita doakan keampunan untuk mereka semua. Baik, kesimpulan. Maksiat sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini membawa maksud menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk melakukan syirik, zina, liwat. Bukan sahaja dari sudut perbuatan, juga kita ada dari sudut batin. Contoh apa? Rasa sombong, rasa ujub, rasa takabur, akulah yang begitu, akulah yang begini. Itu semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maksiat memadamkan api ghirah atau cemburu untuk menegakkan kebenaran. Ghirah ini merupakan tanda hati masih hidup dan baik. Sama juga kehangatan kecenderungan fizikal merupakan tanda seluruh badan masih hidup. Seorang isteri cemburu kepada suaminya ataupun suami cemburu kepada isterinya, apa tandanya tu? Tandanya dia masih cinta ataupun sayang kepada pasangannya. Kehilangan benda tersebut maksudnya apa? Dia tak ada rasa perasaan tu lagi. Ghirah yang terdapat dalam hati dapat mengeluarkan kotoran dan sifat-sifat yang keji. Sebagai mesin pengisar dapat mengeluarkan kotoran yang terdapat pada emas, perak dan besi. Kesan maksiat dan dosa yang dilakukan boleh merubah kesihatan dan keistiqomahan hati kepada penyakit dan penyelewengan hati tersebut. Ia akan jatuh sakit dan tidak dapat mengambil manfaat daripada ubat-ubatan yang boleh menyebabkannya hidup dan sihat. Jadi pengarang ini cuba bagi tahu, ambil ubat tetapi masih lagi mengambil racun, dalam konteks ini maksiat, maka ubat tersebut tidak berkesan. Apa kata orang? Hobinya makan, cita-citanya kurus. Bila nak kan? Betul hobinya makan, cita-citanya kurus, hobinya makan. Gini lah lebih kurang.
nak sembuh tapi masih mengambil racun. Jadi ubat tu tak ada kesan lah. Ia akan jatuh sakit dan tidak dapat mengambil manfaat daripada ubat-ubatan yang boleh menyebabkannya hidup dan sihat. Kesan dosa kepada hati sama juga dengan kesan penyakit terhadap tubuh badan. Tidak ada yang dapat hati yang sakit itu selain daripada meninggalkan kesemua dosa dan maksiat yang dilakukan. Ini sekali lagi ulam ni, bukan ulam ulama. Ulama yang pakar tentang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berijma' hati tidak dapat mencapai matlamatnya sehingga ia berjaya sampai kepada Tuhannya. Wallahu alam. Habis. Penawar penyakit hati, bab yang berikutnya. Nak ubat penyakit hati, satu je jawapannya kan, taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu sebab pada muka surat 101, dia ada banyak lagi lah. Okay. Tapi yang paling utama, nak bertukar menjadi orang soleh. Semua orang ada kemampuan untuk jadi orang soleh. Jangan kata saya bukan bidang agama, tak. Semua orang selagi mana dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia boleh bertukar menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Hatta walaupun umurnya telah lanjut 40 tahun ke 50 tahun ke, selagi mana ada keinginan, dia boleh menjadi orang soleh. Tapi syarat yang pertama untuk bertukar menjadi orang soleh adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Baik, dalam Islam muka surat 100, kita mula dengan mukaddimah dia dulu. Dalam Islam setiap penyakit ada penawar, kecuali kematian. Cuma dalam kalangan penawar itu ada yang ditemui oleh manusia dan ada juga yang tidak ditemui oleh manusia. Namun penawar berkaitan hati boleh dikatakan kesemuanya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnahnya. Nak tahu penawar, kenalah baca Quran. Nak tahu penawar, kenalah datang majlis ilmu, majlis yang dibacakan hadis-hadis Nabi SAW padanya. Sesetengah orang memberikan tumpuan dan sesetengahnya mengambil sikap sambil lewa sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah dalam suratul Isra ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Baik, mari kita lihat apa kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu minal Qur'an." Dan kami turunkan. Kalau kita terjemahkan min itu ke bahasa Melayu secara bulat-bulat, min maksudnya apa? Sebahagian. Jadi kalau ada sebagian orang faham, kalau dibaca secara harfiah, min, harfiah itu bagus kalau kita nak belajar bahasa. Tetapi harfiah semata-mata kalau kita nak belajar tafsir, dia tak boleh. Dia kena rujuk kepada ulasan para ulama bidangnya, mufassir. Dan kami turunkan min kat situ bukan maksudnya sebahagian, tetapi min merujuk kepada jenis. Seolah jenis Al-Quran itu apa sahaja yang kamu baca, ma huwa shifaa'u wa rahmah, dia merupakan penawar dan juga rahmat lil mu'minin, kepada orang beriman. Baik, kita berhenti kat situ dulu. Jadi min bukan maksudnya sebahagian, tetapi menunjukkan kepada jenis. Apa sahaja ayat Quran, dia merupakan syifa'. Baik, syifa' apa yang ada dalam Al-Quran? Kita ni dekat muka bumi ini, kesakitan kita boleh pecah kepada dua bahagian saja. Fizikal dan juga kesakitan rohani. Ataupun kita sebut sebagai al-amrad ar-ruhaniyah dan juga al-amrad al-jasmaniyah. Dapat Jadi Al-Quran ini dia merawat yang mana satu? Penyakit jasmani ataupun penyakit rohani? Dua-dua.
Al-Quran merawat jasmani dan juga merawat rohani lebih-lebih lagi. Baik. Jasmani contohnya macam mana? Orang tersebut terkena sihir. Dia sakit. Maka ada ayat yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita merupakan penyakit, merupakan penawar. Apa contohnya? Al-Fatihah. Dalam riwayat tersebut, para sahabat ada yang pergi berkelana, berjalan, tak dapat nak pulang, stay dekat satu kampung, minta untuk mereka itu dijadikan tetamu, dan ketua kampung tersebut tak mau. Ringkas cerita, ketua kampung kena sengat kalajengking. Lalu orang kampung tanya kepada sahabat Nabi ini, ada tak di kalangan kamu yang boleh ataupun tahu akan penawar ni sengatan kalajengking? Lalu sahabat kata, aku tahu. Lalu sahabat itu bacakan Fatihah dan sembuh. Ini bukti bahawa Al-Quran juga merawat penyakit jasmani, maksudnya fizikal. Baik. Penyakit rohani ini pula pecah kepada dua. Kita baca Quran untuk menawar, untuk mendapatkan penawar bagi penyakit rohani. Penyakit rohani ini muslim-muslimah ada dua. Satu penyakit i'tiqad, kepercayaan kita itu. Tuhan itu siapa? Kita nak minta kepada siapa? Kita baca Quran, semua itu telah pun dijelaskan. Tidak boleh minta kepada manusia, walaupun dia itu berkuasa. Contohnya siapa? Fir'aun. Yang orang muliakan, yang orang agungkan, yang dia minta, dia disembah. Allah Ta'ala bila kita baca Quran, kita tahu bahawa tak boleh minta kepada manusia. Setinggi mana pun dia punya kedudukan, raja ke apa ke, tak boleh minta kepada manusia. Jadi, Al-Quran merawat penyakit i'tiqad. Yang kedua, rohani kita ini, ada satu lagi yang perlu diubati. Apa dia? Sikap ataupun akhlak. Cuba kita baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu sebenarnya surah yang sangat excellent. Dan saya sangat suka kalau surah Al-Hujurat itu dibahaskan dekat organisasi-organisasi. Sebab dia merupakan suratul akhlak ataupun surah adab. Tak boleh mengumpat, jangan merendahkan orang di sekeliling. Ini semua penyakit-penyakit yang ada di tempat kerja. Kan? Nampak bila dalam mesyuarat itu nampak bermanis muka, tapi bila keluar mesyuarat, mula cakap-cakap itu tak puas hati, ini merendah-rendahkan. Surah Al-Hujurat itu sebenarnya surah yang sangat excellent untuk menawarkan untuk memberikan kesembuhan penyakit rohani dari sudut akhlak. Jadi Al-Quran kat sini ma huwa syifaan wa rahmah. Dia penawar penyakit rohani jasmani, rohani dari sudut i'tiqad kepercayaan, juga dari sudut akhlak manusia. Dan juga Al-Quran itu merupakan rahmat. Rahmat kepada siapa? Rahmat kepada orang yang beriman kepada Al-Quran. Itu sebab di penghujung ayat ini, muslim-muslimat, kita dapati Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim itu melainkan penyesalan. Kenapa? Para ulama tafsir bahaskan, kenapa orang zalim di penghujung ayat itu Allah Ta'ala kata, tidak menambah melainkan kerugian. Khasara maksudnya rugi. Mereka sebutkan, sebab hanya orang beriman mengambil faedah daripada Quran. Jadi orang yang tidak beriman, dia baca Quran pun, dia tengok Al-Quran tu, dia tidak menambahkan kebaikan apa-apa untuk dia, melainkan kerugian. Satu. Manakala sebahagian ulama tafsir menyebutkan khasara, kenapa penyesalan? Sebab kalau dia baca Quran, dia akan nampak semua kebatilan terhadap kepercayaan dia. Orang zalim bila baca Quran dan dia tak mau terima kezaliman itu, dia akan jumpa benda-benda tersebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, ini kalau buat seperti ini akan disiksa, kalau begini dalam kecelakaan. Jadi tak menambah melainkan khasarah, melainkan penyesalan. Jadi Al-Quran itu hanya berguna kepada orang yang beriman kepadanya sahaja. Baik. Muka surat 101. Saya baca terus penutup ayat tersebut. Ayat di atas, ada satu lagi ayat, saya tak bacakan, dalam surah Fussilat. Ayat ke-44. Muslim semua boleh baca sendiri.
Kita terus sahaja kepada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Suyuti, katanya ayat di atas menjelaskan Al-Quran menjadi penawar kepada penyakit hati. Ia dapat menyembuhkan penyakit sesat dan jahil kepada manusia. Ia juga dapat memberi petunjuk kepada umat Islam secara khusus ke jalan yang lurus dan beristiqamah di atas landasan yang benar. Jadi ini adalah mafhum pada kedua ayat tersebut. Okay. Jadi penawar penyakit hati yang pertama adalah melakukan taubat. Apa maksud taubat? Daripada perkataan tabah, ai ada. Apa maksudnya arrujuk kembali? Bila kita sebut taubat, taubat adalah arrujuk anil ma'siyatillah ila ta'atih. Kembali daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah kepada ketaatan kepadanya. Itu maksud taubat. Taubat ini ada banyaklah dia punya faedah. Jadi bila kita baca taubat ini muslim-muslimat, apa sahaja yang kita buat, kita boleh berubah. Banyak kali kita sebutkan, kita boleh berubah ke arah kebaikan. Kita boleh berubah ke arah yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, penghujung itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Di antara manusia yang Allah Taala cintai, dia kesan besar bila Allah Ta'ala suka kat kita. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala akan berikan kecukupan, Allah Ta'ala akan berikan kita ketenangan dan bermacam-macam. Bagi pandangan orang mungkin kita ini nampak miskin ataupun tidak ada kedudukan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai kita, maka itu merupakan suatu kemenangan. Bukan sahaja dekat dunia, ia membawa kepada akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah ayat 222, saya potong saja ayat itu, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang tawab. Tawab ini dalam bahasa Arabnya dia menggunakan sirah al-mubalaghah. Mubalaghah bahasa Melayu kita sebut sebagai hyperbola. Orang yang selalu bertaubat, taubat. Dan Allah Ta'ala pasangkan taubat ini dengan al-mutatahhirin, yang menyucikan. Orang yang bertaubat itu hatinya pastilah suci. Allah Ta'ala suka orang ini. Dan dalam surah An-Nur ayat 31, kita tahu mukaddimah surah An-Nur cerita pasal apa? Zina. Cerita pasal apa? Li'an. Cerita pasal apa? Jaga pandangan. Di penghujung ayat 31, ayat 30 tu Allah Ta'ala suruh manusia ataupun lelaki tundukkan pandangan. 31 manusia, Allah Ta'ala perintahkan muslimat wanita untuk menundukkan pandangan. Di penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebut apa? Watubu ilallahi jami'an. Maka hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah jami'an, kesemua sekali. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Allah Ta'ala pasangkan taubat itu dengan kejayaan. Baik, sebagai penutup untuk malam ini, kita sebutkan syarat untuk bertaubat. Kita tak bacalah sampai ke semua sekali itu. Mungkin selepas ini saya nak baca 107. Situ ada sifat-sifat yang penulis nyatakan, 107. Sangat menarik untuk dibahaskan. Baik, syarat taubat Al-Imam An-Nawawi letak 3 yang kita belajar kat sekolah lah kan. Apa syarat pertama? Taubat menyesal. Kedua, azam tak buat lagi. Syarat pertama apa dia? Meninggalkan terus. Syarat pertama adalah menyesal. Sebab Nabi SAW sebut an-nadamatu minat taubah. Penyesalan merupakan sebahagian daripada taubat. Yang kedua, meninggalkan terus. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukannya kembali. Baik, cuma Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin ada ulasan tambahan. Kalau membaikkan makhluk, kena pulangkanlah benda tersebut. Baik, yang pertama adalah ikhlas. Dia buat mesti kerana Allah Ta'ala.
Sebab taubat kerana takut akan perkara-perkara duniawi akan menyebabkan dia tidak konsisten dengan taubat dia. Satu, dia kena buat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana duniawi. Artis katanya kan, bertaubat, dia pakai tudung. Dulu tak bertudung, pakai tudung. Kena penyakit dia pakai tudung. Cuma apa? Cuma nak menarik perhatian. Maka dia punya itu boleh jadi tak kekal. Dia mesti buat kerana Allah Ta'ala. Sebab hanya Allah Ta'ala lah yang kekal abadi selamanya. Satu. Yang kedua, an-nadam, penyesalan. Dia syarat tambahan lagi lah, ulasan Ibnu Uthaymin. An-Nawawi letak 3 yang masyhur. Cuma kita ulas kembali dengan penambahan yang dilakukan oleh beliau. An-nadam ni penyesalan. Maksud dia, penyesalan dari sudut bila dia melakukan kemaksiatan, dia berasa sedih. Dan timbul dalam perasaan jiwa dia tu kata, alangkah bagusnya kalau aku tak buat. Dan dia marah ke isteri dia. Kemudian dia pergi dera isteri, maksiat. Allah Ta'ala tak redha. Kemudian dia menyesal. Rasa sedih, alangkah bagusnya kalau aku tak buat itu. Itu an-nadam, penyesalan. Kena ada perasaan itu. Dan yang ketiga adalah al-iqla' anil ma'siyah. Terus menanggalkan kemaksiatan. Menanggalkan kemaksiatan macam mana? Katalah benda tersebut Allah Ta'ala tak redai, maka dia tinggalkan. Ataupun ada perkara yang dia tinggalkan, benda tersebut fardu, maka dia kena terus buat. Itu maksudnya al-iqla' anil ma'siyah. Meninggalkan kemaksiatan. Bukan maksudnya apa saja perkara dia tinggalkan, itu termasuk syarat. Tak. Kalau benda tersebut Allah Ta'ala tak redha, tinggalkan. Dan kalau benda tersebut Allah Ta'ala perintah, terus pergi buat. Kemudian yang keempat, al-azam. Ada keazaman untuk tidak melakukan kembali benda tersebut. Dan yang kelima, syarat taubat adalah taubat sebelum masa taubat tertutup. Masa taubat tertutup bila? Nabi SAW sebut malam yughargir, sebelum dia punya roh itu sampai ke tenggorok, nak mati maksudnya, ataupun sebelum matahari terbit arah bertentangan. Sekarang terbitnya arah timur, dan bila matahari terbit arah barat, maka pintu taubat telah pun tertutup. Ini adalah 5 syarat. Dan sekiranya berkaitan dengan manusia, maka kena dipulangkan haknya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.